نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada malam ini dalam satu ujian daripada Allah. Kita mula merasailah kalau orang yang untuk melihat satu perkara yang menjadi tema perbincangan sebenarnya yang penting untuk kita sedang berhadapan dengan 100 tahun kejatuhan Khalifah Utsmaniyah. 100 tahun kejatuhan Khalifah Utsmaniyah yang bermula dengan perjanjian Lausanne Treaty pada tahun 1922-1923 dan kemudian sampai itu jatuhnya Amirul Mukminin 1924. Jadi kalau kita tengok lebih kurang kita sedang berhadapan dengan 100 tahun. Dan daripada 100 tahun itu kita melihat kita telah pun berhadapan dengan berbagai perkara. Umat Islam sebutlah apa sahaja ujian, fitnah, apa sahaja tribulasi, mihnah, ancaman yang ada pada satu bangsa, satu kaum itu, semua umat Islam dah berhadapan dengannya. Dan kita telah pun berhadapan dengan berbagai fasa kejatuhan umat. Saya ingat lagi satu tulisan daripada Syekh Amir Shakir As-Salan yang merupakan salah seorang ulama Turki yang ketika mana ulama Turki itu mendapat surat yang banyak daripada semua tempat seluruh dunia, terutamanya dari Nusantara, dari Pulau Jawa, disebut Pulau Jawa, dia tak sebut Malaysia, tak sebut, tapi maknanya dari kawasan kita pun ada, minta supaya beliau mengadakan satu convention, satu perhimpunan yang besar kepada umat untuk supaya protes kejatuhan Khilafah Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah dan juga kejatuhan Amirul Mukminin pada masa itu. Jadi apa jawapan daripada dia? Dia kata sesungguhnya Islam tidak bermula dengan perhimpunan yang besar, tidak bermula dengan konvensi yang besar, tidak bermula dengan program-program yang hebat dan besar. Tetapi Islam bermula daripada kemah-kemah yang kecil, daripada kelompok-kelompok yang sedikit, daripada mereka yang ada kesedaran, yang berkembang, bukan daripada besar. Sesungguhnya apabila kita ingin mengumpulkan angka-angka kosong, maknanya yang datang tu ribuan, yang datang tu mungkin daripada Nusantara, Indonesia, Malaysia, datang daripada Afrika, daripada Middle East, Timur Tengah, daripada seluruh dunia, berhimpun di Istanbul mungkin untuk meminta supaya diwujudkan semula khilafah Islamiyah yang jatuh itu Utsmaniyah, dilantik semula seorang Amirul Mukminin. Maka dia kata, mahukah kamu menghimpunkan angka-angka kosong? Angka kosong ni maknanya apa? Walaupun ramai tapi kosong. Tak ada kekuatan, tak ada nilai. Samalah kita macam hari ini, apabila Palestin kena serang, apabila Syria kena serang, berlaku kezaliman di mana-mana umat Islam, kita boleh demonstrasi, kita boleh buat perjumpaan, ceramah yang hebat, sampai mungkin ribuan, malahan mungkin jutaan berkumpul, tapi tidak lebih daripada angka-angka kosong.
Kenapa? Tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Dan apabila seorang daripada Sweden membakar Quran di hadapan masjid besar, di hadapan kedutaan besar Turki di Sweden, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat demonstrasi, himpun tanda tangan, tapi tidak ada apa-apa pun dan sebagainya. Bolehlah Erdogan buat satu kenyataan untuk menghalang daripada Sweden menyertai NATO. Setakat itu je. Tak ada apa-apa boleh bertindak nak bertindak pada orang yang berlaku salah. Jadi sebab itulah pada hari ini kita tak ingin menyata melihat semula tentang kelemahan umat yang ada pada hari ini yang kita perlu tengok semula. Terutamanya kita berbincang mengenai tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Dan pendidikan anak-anak ini sebenarnya dia bermula daripada pendidikan ibu dan ayah, pendidikan suami dan isteri, dan tarbiyah kepada individu-individu yang membentuk suatu keluarga, yang membentuk suatu pasukan Baitul Muslim. Barulah kita tengok tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Dan sebab itulah bila kita bincang tentang pendidikan anak-anak dan pendidikan apa yang ada pada hari ini tentang bagaimana nak besarkan anak, sebenarnya kita kena review diri kita juga. Kalau kita anak-anak dah besar, maklumlah orang yang selalu datang surau masjid ni, anak-anaknya dah besar, yang ada cucu-cucu. Tengok cucu-cucu. Tengok juga anak-anak tersebut. Di sini kita lihat, janganlah kita memudahkan satu perkara yang paling penting yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perkara yang paling utama, iaitu al-iman. Al-iman. Di sini kita nak tengok sekarang bagaimana keadaan tarbiyah pendidikan anak-anak itu dalam usaha untuk kita membentuk satu kekuatan kelompok yang boleh, generasi yang boleh membina kebangkitan. Yang pertama, tuan-tuan dan Allah senang dalam masa ringkas ini saya sebut kebangkitan Islam mengikut jumhur ulama yang mengkaji dah terlalu dekat. Antara tanda-tanda yang besar yang perlu kita lihat ialah apa yang ada di Palestin. Kenapa? Kerana di situlah yang digambarkan akan menjadi ibu kota negara Islam sedunia. Negara Islam sedunia akan menjadi ibu kotanya bukan Madinah, bukan Mekah, tapi Baitul Maqdis, iaitu Palestin. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi menggambarkan bagaimana apabila Baitul Maqdis itu bangkit dan menang dan menjadi ibu kota kepada negara Islam, maka Islam akan memimpin seluruh dunia. Ini rangkuman daripada hadis-hadis dan keterangan yang saya pernah sampaikan sebelum ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan Allah, kita lihat antara tokoh-tokoh penting, ulama, mujahid yang menjadi referen kepada umat pada hari ini, yang bagaimana digambarkan oleh tabi'in tentang bagaimanakah, siapakah ulama-ulama yang boleh kita jadikan rujukan ketika mana kekeliruan melampaui batas. Kekeliruan kita tak tahu nak pilih siapa, maka digambarkan sebagai ulama-ulama yang hidup dalam perjuangan, antaranya yang ada di Palestin kita tengok pada hari ini. Dan mereka menggambarkan, dan ini yang terpegang ialah bagaimana digambarkan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, yang bagaimana dia menyatakan insya-Allah yang kita tak yang ada itu, dia kata kita akan menang 2027 2028. Jadi itu dia cakap gitu berdasarkan kajian dia. Begitu juga kajian yang dibuat oleh Syekh Dr. Yusuf Qadawi rahimahullah juga menyatakan dah tak lama dah, hanya beberapa tahun, dan dia menggambarkan abad ke-21 ialah abad kemenangan Islam. Dalam dia punya kitab dia Al-Islam dan Islam dan Kemenangan. Jadi begitu juga dengan ulama-ulama hadis yang lain, yang menyatakan bahawa
insya-Allah abad ke-21 adalah abad kemenangan. Cumanya kita nak tahu kat sini, bila kita nak berhadapan dengan kebangkitan itu, maka hendaklah kita melihat tentang tuntutan-tuntutan bagaimana untuk bangkit. Sebab kita bimbang yang bangkit besok orang beriman, orang Islam, tiba-tiba kita tak termasuk. Tiba-tiba kita tak termasuk, walaupun kita dah pergi sembahyang, puasa ada. Dalam hadis-hadis menggambarkan ada sampai satu saat di mana orang bersolat berjamaah, satu pun tak Allah terima, orang tak terima satu pun, seorang pun tak terima. Ada hadis-hadisnya. Jadi nak menunjukkan kelemahan kita. Jadi sebab itulah perkara yang pertama sekali yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permasalahan yang penting yang besar ialah permasalahan iman. Bagaimana digambarkan oleh Allah sendiri dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fil dhulumati laysa bikharijin minha. Allah gambarkan, dan apakah orang-orang yang sudah mati hatinya, kemudian kami hidupkan mereka dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang mana dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, sama dengan orang yang dalam kegelapan. Sekali-kali dia tidak akan dapat keluar daripada permasalahan dia. Jadi di sini Allah gambarkan bagaimana keadaan orang yang diberi cahaya, yang dimasukkan cahaya ialah cahaya iman. Dan cahaya ini sebenarnya berasas kepada hati kita. Sebab tu terlebih anak-anak, kita jangan tengok fizikal dia. Kalau kita tengok fizikal dia, kita akan bimbang sama ada anak-anak itu akan jadi terlalu gemuk, obes, banyak makan, atau terlalu kurus dan sakit. Kita bimbang. Tapi yang patut kita bimbang sebenarnya melihat sejauh mana iman anak-anak tersebut. Ini dalam sudut tarbiyah. Kalau dimakan tu atas dasar nafsu ke ataupun atas dasar iman. Ini contoh. Sebab itulah kita lihat hari ini, kenapa hari ini orang tak faham akan masalah iman yang terbesar ini? Kerana rupa-rupanya ramai di kalangan orang-orang Islam hari ini dia tak sedar dengan makanan yang dimakan penuh dengan syubhat dan haram, dengan keadaan hidup yang penuh dengan mengikut sistem dan kita kata budaya hidup Yahudi dan Nasara. Berbagai dosa yang dilakukan tanpa sedar, berbagai perkara yang syirik yang dilakukan, menyebabkan kita tak sedar bahawa rupanya masalah iman itu sedang melanda kita. Sebab itulah kita tengok satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gambarkan kepada kita bagaimana iman itu tidak akan ada, tidak akan berlaku dalam kehidupan seseorang sekiranya jiwa mereka, hati mereka itu buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adall sabila. Surah Al-Isra ayat 72. Allah gambarkan apa? Dan siapa-siapa wa man kana fi hadhihi a'ma, dan siapa-siapa yang buta. Buta ni maknanya buta hati kan. Di dunia ini, nescaya di akhirat akan lebih buta lagi. Malahan wa adall sabila, dia akan lebih sesat. Jadi sebenarnya kan Allah gambarkan kat sini, siapa yang buta kat dunia, maka dia akan buta ke akhirat, lebih teruk lagi, sesat lagi. Bayangkan kita nak keluar daripada rumah kita, datang ke surau, tak nampak, senang ke susah. Bayangkan kita dibangkitkan yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar nampak, buta, tak nampak jalan. Nak ke mana? Dalam takutnya, panasnya, dengan keadaan takut dan keadaan payah, nak pergi nak jalan ke mana? Buta, tak nampak. Maka Allah gambarkan wa adallu sabila, lebih sesat lagi di akhirat nanti. Maka ketika ayat ini diturunkan, sahabat Nabi Abdullah bin Maktum menangis sebab dia buta. Bila dia dengar ayat ini, dia menangis sebab Allah gambarkan siapa yang buta di dunia ini, ke akhirat lagi buta. Dia menangis sebab dia buta. Jadi sahabat hati dia itu tersentuh dengan tarbiyah, sebab dia dijaga hati dia. Maka turun pula surah Al-Hajj ayat 46 bagaimana digambarkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub
allati fis sudur. Bahkan yang buta itu bukanlah pandangan mata. Ini Allah jelaskan, bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulub, bahkan yang buta itu hati yang buta yang ada pada dada kamu. Jadi sebenarnya masalah yang ada kepada kita hari ini adalah masalah iman. Itu nombor satu. Bukan masalah knowledge, bukan masalah tak ada kuliah, tak ada kitab, tak ada ustaz, tapi masalah yakin, al-yakin. Yakin masalah. Jadi sebab tu anak-anak kita tengok, yakin dengan apa anak kita? Yakin dengan siapa? Jadi kita tengok keyakinan tadi. Iman inilah suatu yang sebenarnya akan membina satu perubahan dan kekuatan, yang akan bangkitkan kita al-iman, yang akan menyebabkan kita boleh melihat yang mana satu batil, yang mana satu hak. Al-iman. Allah akan bagi kekuatan. Hari ini Allah tak bagi kekuatan. Kita nampak benda semua okey saja, tapi rupanya tak okey. Kita tengok satu cerita kisah dalam surah Asy-Syu'ara. Ayat ni panjang, saya baca sikit-sikit lah insya-Allah, tentang kisah ahli sihir. Ahli sihir Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'aun a inna lana la'ajran in kunna lanahnul ghalibin. Apa kata? Maka Fir'aun berjumpa dengan ahli-ahli sihir, tukang sihir. Kemudian dia kata lawan dengan Musa. Maka ahli sihir pun bertanya kepada Musa kepada Fir'aun, apakah akan kami dapat? Ini iman. Iman. Apakah akan kami dapat bila lawan dengan Musa ni? Kalau kami menang dengan dia, apa upah kami? Ada upah ke? Qala na'am. Ada, kamu akan dapat upah. Apa dia? Wa innakum idzal laminal mukarramin. Kamu akan dapat duduk dekat kanan. Akan duduk dekat aku ada kena ada kabel. Jadi hari ini kita lihat bagaimana kita hari ini nak buat sesuatu, sama juga nak tengok upah. Upah berapa dapat? Apa dunia yang saya dapat? Berapa yang saya boleh dapat? Apa benda kebaikan pada saya? Maka Fir'aun kata apa? Kamu akan jadi orang yang dekat dengan aku. Jadi dia pun beritahu kepada semua sekali. Maka berkatalah Musa. Qala lahum Musa. Maka berkata Musa, alqu ma antum mulqun. Maka Musa berkata, kamu buatlah apa kamu nak buat, jatuhkan apa yang kamu nak jatuhkan. Musa cakap pada mereka. Lalu mereka pun, saya bacakan makna seperti masuk ayat. Lalu mereka pun berkata, maka mereka pun menjatuhkan, buang, lempar tali, lempar tongkat mereka, dan berkatalah, dikata apa? Berkata demi Fir'aun. Wa qalu bi'izzati Fir'aun inna lanahnu ghalibun. Dengan kemuliaan kehebatan Fir'aun, maka kami pasti akan menang, kalahkan kamu, kata tukang-tukang sihir. Jadi hari ini berlaku. Kita melihat dunia ni, kita takut dengan manusia, takut dengan Fir'aunnya, bosnya, takut dengan orang besarnya, sehingga kita sampai peringkat kita yakin dengan dia lebih daripada yakin dengan Allah. Fa'alqa Musa. Maka Musa pun melihat apa yang ada, asahu fa'idha hiya talqafu ma yafikun. Maka Musa pun menjatuhkan. Maka dia pun menjatuhkan benda-benda yang ada tadi itu pun ditelan oleh ular yang timbul daripada Musa. Saya nak bawa kat sini kan, bagaimana dalam keadaan itu bila mereka melihat ular yang dilempar tongkat tadi jadi ular tadi makan benda-benda yang mereka lempar tadi, maka hati mereka, hati tukang sihir itu terpancar cahaya, terbuka, sebab dia nampak ini al-haq, ini batil. Dia nampak
Maka mereka pun faul yasharu sajidin, maka mereka tersungkur, tunduk, sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Terus kata kami beriman dengan Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan kepada Musa dan Harun. Tuan-tuan kata Allah, saya nak buka sini. Hari ini Allah buka macam-macam sebenarnya. Macam-macam Allah buka. Saya bagi satu contoh lah. Saya minta maaf lah, mungkin yang ini mungkin tak sama pandangan. Tapi saya nak buat satu contoh. Kita cerita banyak kali lah berlaku perkara yang pelik-pelik dalam negara kita dan dalam dunia. Pelik, banyak pelik. Antara yang pelik ini ialah kedatangan wabak coronavirus. Pelik lah. Wabak ni maksimum selalunya, puratanya, naturalnya 6 bulan. 6 bulan. Kita wabak tak habis-habis sampai sekarang. Kemudian bila kita kaji, kita tengok, rupa-rupanya wabak coronavirus ini termasuk H1N1, termasuk HIV dan sebagainya. Rupa-rupanya wabak ini bukan datang daripada kelawar ke, babi ke, anjing ke, tapi daripada mamak. Daripada mamak. Malahan ada patternnya, ada pattern. Ada dia punya pattern dia, ada dia punya pendaftaran dia. Jadi bila kita tengok coronavirus ni ada pattern yang telah dipatternkan oleh orang-orang tertentu, tak payah saya sebut kat sini. Maka adakah apa maknanya? Maka itu adalah merupakan biological weapon, senjata biologi. Dan buktinya dia tidak berada dalam keadaan mengikut tabi'i, mengikut fitrah. Fitrah tabi'i wabak paling-paling pun 6 bulan, lama-lama pun setahun. Selalunya 6 bulan kurang lebih. Dan sampai sekarang tak habis-habis lagi. Tak habis-habis lagi. Saya tak mahu sebut kat sini. Allah tunjuk dah tanda-tandanya. Ini biological weapon. Dan kemudian ubat yang dibagi itu pun ubat yang berbentuk chemical juga. Jadi perkara ini telah pun dipanjangkan ke Parlimen. Tapi selepas PAC, Parlimen membentangkan perkara ini, sampai sekarang tak ada tindakan. Tak ada tindakan. Kita ada laporan PAC. Di mana salahnya? Di mana silap? Saya minta maaf tuan-tuan, mungkin tak sama pandangan kita, tapi saya mengkaji dan kawan-kawan kita mengkaji, dan kita melihat mereka terpaksa bergaduh besar. Di Amerika sendiri bergaduh besar dari sudut nak menyatakan tentang bahawa perkara yang berlaku ini adalah perkara yang dirancang, bukan barang sebarang. Malahan sekarang dah mula nampak dah tuan-tuan kesan daripada cara kita menangani coronavirus. Saya minta maaf sebab ini. Ini contoh. Kalau kita melihat dengan mata hati kita, kita akan nampak ada sesuatu tak kena. Ada sesuatu tak kena. Jadi dalam ayat ini Allah gambarkan tukang sihir ni ahli sains. Orang sains masa itu lah, ada ilmu tentang teknologi. Dia melihat sesuatu dan dia melihat yang ini memang daripada Allah Rabbul Alamin. Ini adalah merupakan bukti. Maka mereka tersungkur sujud. Amanna, kami beriman kepada Tuhan Rabbul Alamin, kepada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Harun. Maka Fir'aun kata, apakah kamu beriman kepada Musa dan Harun ni, walaupun aku tak izin lagi, nampak? Tak izin lagi. Jadi maknanya mereka menggambarkan suasana pada masa itu memang suasana ditekan, tetapi mereka tetap tak mahu berada dalam keadaan sesat tadi. Maka Fir'aun kata, aku akan salib kamu, aku akan salibkan kamu, aku akan potong tangan kamu, kaki kamu dan sebagainya. Apa kata tukang sihir? Bila Fir'aun kata, aku akan salib kamu, aku akan potong kamu, qalu la ghaira inna ila rabbina munqalibun. Qalu, kata tukang sihir yang dah beriman ni, iman
Iman yang dah ada dalam hati itu sendiri. Dalam keadaan Firaun, kamu tak nak ikut aku, kamu akan disalib, dibunuh, disilamkan kaki dan tangan, dipotong. Apa kata dia? Tidak ada mudarat pada kami. Tak takut dengan Firaun. Kenapa? Sebab iman yang ada dalam hati. Iman yang ada dalam hati. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ini kita lihat dalam masa satu hari je, bergaduh dari sudut sihir tadi, berperang dari sudut sihir tadi. Kemudian bila mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tukang sihir semua beriman kepada Allah. Kenapa? Hatinya itu dihidupkan oleh Allah, al-iman. Dalam hari ini banyak kes, banyak bukti tak ada. Sebab tu saya minta maaf, Berita Harian keluarkan satu berita pada kita kan, and majority, saya tak nak cakap berapa persen, majority daripada anggota staff dan kaki tangan KKM tak mahu dah bekerja dengan KKM. Pasal apa? Saya tanya kenapa tak nak? Tuan-tuan mata Allah, mungkin pandangan kita tak sama, kita boleh berbeza pandangan. Saya nak sebut kat sini, ramai di kalangan doktor-doktor kita tak sanggup dah. Dan benda yang dalam trial masih lagi digunakan, benda yang sah tidak tahu ingredient. Dalam PAC, laporan parlimen, tak tahu apa ingredient vaksin, tak tahu. Dimasuk dalam badan kita dan kemudian dikatakan sebagai perkara yang akan menjadikan kebaikan. Hari ini sekolah-sekolah kita nak tanya dah, cikgu-cikgu dah ditanya, siapa yang tak ambil lagi 1 dos, 2 dos, 3 dos. Tuan-tuan, ini bukan cerita masalah anti vaksin, bukan. Saya nak sebut kat sini kan, hati, jiwa. Ini contoh, banyak lagi contoh. Ini contoh yang paling ketara sekali, yang paling ketara. Adik saya sendiri ambil 3 dos. Minggu lepas dia kata dia bangun tidur tak boleh kaki lumpuh kaki. Tak ada sakit, tak ada terkehil ke, terpelecuk ke, aksiden ke, sakit pokok ke, saraf ke, tak ada apa-apa. Terus lumpuh. Saya ingat mungkin mula-mula saya jumpa dia, saya ingat mungkin pokok ada ligament torn ke apa, tak sakit pula. Bergerak tak sakit tapi kaki tak boleh angkat, jalan sendiri. Pergi hospital, rujuk pada pakar pun tak tahu sampai sekarang. Pakar saraf kata nak tengok MRI, dah tengok CAT scan yang tu tak tahu, tak dapat tahu. Nak dia nak buat ujian lagi, nak ambil darah apa sebagainya. Ada seorang kawan buta mata, tiba-tiba buta mata, tiba-tiba mata buta dekat. Yang mati yang cakap, tapi tak ada bukti. Dia kata no evidence. Dia sendiri tak kira. Tak maaf tuan, kes makin banyak sekarang. Makin banyak sekarang. Sebelum ni bila kita cakap-cakap tak ada bukti. Sekarang dah 2 tahun, tak lama lagi kita akan nampak kematian mendadak, muda-muda meninggal dunia. Ada seorang 40 tahun tiba-tiba heart attack. Tak ada apa, sihat sebelumnya, ahli sukan, panjat gunung Kinabalu. Tuan-tuan Allah Ta'ala, ini semualah benda-benda yang kita nampak sekarang. Mereka bukan hanya menggunakan weapon, senjata-senjata yang berbentuk atom, senjata berbentuk M16 ke apa ke. Dia guna biological weapon, dia menggunakan chemical weapon. Yang dia menyerang semua nak melemahkan umat terutamanya orang Islam. Dan kali ini pun dah dikaji. Jadi sebab itu tuan-tuan baca Allah, kenapa? Maka kata Allah firman tadi, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang dikatakan buta, siapa-siapa yang buta di dunia, maka dia akan buta di akhirat, akan lebih lagi sesat. Dan apakah buta? Fa innaha la ta'mal absar, bukan buta itu pada mata, pandangan fizikal, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, buta hati yang ada pada dada. Tuan-tuan mata Allah, tarbiyah di akhir zaman mesti menghidupkan hati, mesti membersihkan hati. Anak-anak kita ni, kita tengok hatinya, fitrahnya masih bersih, tak ada dosa, tetapi ke mana hal 7 yang kita sebutkan tadi?
Sebab itu kita lihat di sini banyak tanda-tanda orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat tadi tidak ada kekuatan. Saya nak ringkaskan di sini beberapa perkara sifat-sifat mereka yang buta hati. Ini sifat-sifat mereka yang buta hati yang perlu kita tengok. Mudah-mudahan kita akan dapat melihat tarbiyah mesti bermula dengan hati yang hidup. Salah satunya Allah SWT menggambarkan kepada kita sifat buta hati itu ialah ragu-ragu pada Islam, ragu-ragu pada Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ayat yang kedua surah Al-Baqarah. Yang demikian itu ialah kitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul kemudian tidak ragu-ragu. Jadi saya nak tanya dengan diri kita sama-sama, kita dengan Quran macam mana? Kita dengan hadis Nabi macam mana? Kita yakin tak Allah gambarkan bahawa akan ada kebangkitan? Kita yakin tak dengan janji Allah? Kita tengok semula. Kita tengok semula apa yang berlaku. Jadi nombor satu tuan-tuan, perkara yang menjadi penting kepada kita nak kena faham sini ialah tanda hati buta ada ragu-ragu pada Islam, ada ragu-ragu pada jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut ini jalan dakwah, ini jalan Nabi buat, betul ke? Ini sahih ke dhaif? Kita tanya sahih ke dhaif? Tapi kalau jalan syaitan, jalan Yahudi, Nasara, sains, tak apa, doktor dah cakap ini tentu sahih. Apa kata WHO? Coronavirus tak buat, yang ada hanya vaksin. Itu kata WHO. Nabi kata apa? Setiap penyakit ada ubat. Tiba-tiba WHO punya perkataan sahih. Sahih. Apa yang Nabi sebut? Itu hadis dhaif ke hadis sahih? Dia tanya pula. Dhaif ke sahih? Kenapa? Kerana yang cakap ke Nabi duduk kat Arab tu 1400 tahun dulu. Nampak kita punya pemikiran. Ini perkara yang berlaku di depan mata kita. WHO kata tak ada penyembuh. Saya ingat lagi Menteri Agama Datuk Dr. Zul kena coronavirus. Dia kata masa tu vaksin tak sampai lagi. Dia kata alhamdulillah saya sembuh. Saya makan habatus sauda, saya makan madu, ada apa lagi dimakan, makanan sunnah, alhamdulillah sembuh. Negatif lepas tu cek. Tiba-tiba bila vaksin datang, tak ada ubat, kena ambil vaksin. Betul, saya pakai anti vaksin tak seperti ini. Kita lebih yakin dengan sains daripada yakin dengan sunnah hadis Nabi, yakin dengan Quran. Ini kita kena tengok balik. Kita tengok balik. Anak-anak kita nak didik kita letakkan Quran nombor satu. Ini nombor satu, buta tandanya ialah ragu-ragu. Lagi banyak, lagi kuat ragu-ragu pada Quran dan sunnah, lagi tinggilah tahap buta tadi. Lagi tinggi tahap buta. Ini bukan masalah ilmu ni tuan. Sebab tu saya kata ni bukan masalah doktor tak doktor. Ini masalah yakin. Berapa ramai yang yakin bangun malam ni adalah terbaik. Orang beriman tuan-tuan zaman Rasul sallallahu sahabat-sahabat Nabi, bila sampai maghrib mereka seronok. Bukan sahaja seronok kerana buka puasa, tapi seronok sampai waktu malam. Kenapa? Malam adalah waktu di mana Allah SWT akan buka rahmatnya, barakahnya seperti ke malam akhir. Boleh bercakap langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menangis dengan Allah, boleh mengadu, meratap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat tertunggu-tunggu malam. Kita tahu, tapi kita tak boleh nak bangun malam. Kalau bangun malam itu sekadarnya saja. Ini tak cakap benda-benda lain ini. Ya, sebab itu nombor satu tuan-tuan. Kita nak melihat bagaimana keadaan pada hari ini dan tanda-tanda buta itu. Dan ada banyak juga tanda-tanda buta itu. Dan antaranya tidak nampak ganjaran akhirat. Akhirat tak nampak. Tak nampak. Jadi sebab itu prosesnya proses hati.
Inilah yang digambarkan oleh para ulama kita. Inilah satu-satunya jalan, satu-satunya jalan yang Nabi bawa untuk menyeru Islam tadi. Jalannya ialah jalan itu untuk nak beriman kepada Allah Taala, membina kekuatan iman. Itu jalannya. Yang lain semua strategi, yang lain semua merupakan sunnah-sunnah yang wajib, sunnah dan sebagainya, tapi jalannya iman. Sebab itu dalam Allah SWT kita tak banyaklah masa. Saya sebut sedikit dari kajian yang kita buat, dan kita mendapati sekarang ni mereka secara terang-terang dulu di Israel, di dalam sinagog ni, masjid, kuil Yahudi lah, mereka menyanyi, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, datanglah Tuhan apa? Malik Messiah Al-Masih. Dulu. Sekarang mereka dah buat cara ramai-ramai, berdepan-depan. Konsert baru-baru ni di Riyadh Saudi, orang Arab nyanyi, orang penyanyi perempuan daripada Kuwait menyanyi lagu wahai Tuhan, bangunlah, datanglah, ya sayyidikum, wahai Tuanku, datanglah, bangunlah. Dia pakai baju, ada mata, satu mata kat sini. Dia pakai baju. Belakang dia ada gambar piramid yang berpusing. Konsert di Riyadh, di Saudi. Terang-terang, bukan orang Yahudi yang panggil. Dulu kita dengar orang Yahudi, sekarang ni masih lagi panggil. Setiap hari sekolah kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah ke disco, mereka nyanyi lagu wahai Tuanku, datanglah segera, kaulah penyelamat, kaulah yang membawa kebaikan. Siapa disuruh tu? Al-Masih Dajjal. Orang Kristian kata Antichrist. Dia nyanyi sampai dalam disco pun nyanyi, tuan-tuan. Kalau nak tengok dalam YouTube pun ada, cuba carilah. Ada. Sekarang orang Islam panggil Dajjal. Di mana? Saudi, Riyadh. Tuan-tuan tengok. Saya pun tak tahu ada orang tahu kat saya. Ya Allah, subhanallah. Dia dah sebut kat sini, tuan-tuan. Sebenarnya Ehud Barak dah sebut, kalau sekiranya Malik Messiah tidak datang pada tahun 2024, 2025 Israel akan hancur. Dia dah sebut dah. Ehud Barak ni siapa? Bekas Perdana Menteri Israel, bekas Ketua Mossad, bekas Minister kepada Pertahanan, Menteri Pertahanan, bekas Menteri Luar Negara, bekas ada macam-macam lah jawatan itu. Jadi dia cakap ni bukan cakap kosong. Dia cakap ni ada fakta. Dia sebut kepada semua orang Israel dalam dia punya message itu. Dia kata, kamu kena menepati syarat supaya Malik Messiah datang. Kalau tak datang by 2024 atau 2035, disebut 2034, dan saya tambah 2035, maka Israel akan hancur. Maka mereka rancang sekarang supaya Tuhan mereka tu, Malik Messiah tu, mengisyharkan dirinya 2024, 2025. Kita dah 2024 pun kan, 2023 kan, tak sampai setahun. Sekiranya mereka rancang ni jadi tuan-tuan, maka kita akan menghadapi dengan fitnah yang besar. Fitnah bukan menakutkan, sebab Dajjal dia takkan datang menakutkan. Dia akan datang sebagai penyelamat, savior. Orang semua tunggu dia, orang semua nak dia datang. Semua datang nak, semua nak. Itu yang saya kata. Allahu Akbar.
Baik, itu rahmat Allah saja. Kita sedang menuju pada kemuncak fitnah ujian. Maknanya kalau Allah izin suruh jadi, maka kita lah manusia yang akan berdepan dengan suasana yang mana sahabat-sahabat dahulu, sahabat Nabi dulu, radhiyallahu anhum itu doa supaya tak berada zaman kita, takut bimbang. Jadi sebab itulah pada malam ini mari sama-sama kita sedar kita akan berhadapan dengan ujian yang paling besar, dan ujian yang paling besar itu sebenarnya ujian iman. Dia bukan bencana alam. Kita akan hadapi bencana alam. Kita akan berhadapan dengan masalah ekonomi, kita akan berhadapan dengan masalah makanan, kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah, mungkin kesihatan, mungkin masalah dari sudut yang kita bergaduh sama sendiri, macam-macam masalah mungkin akan berlaku. Tapi kekuatan daripada al-iman. Dan masalah iman ini adalah menunjukkan kepada kita bagaimana hidup kita ni bermakna sekiranya iman itu hidup dalam pada hati kita. Kalau hati kita tidak ada iman, maka sudah tentulah kita tidak ada kekuatan. Jadi kita hari ini dah dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni ada banyak kebaikannya, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Jadi kita nak kena ambil peluang bulan Rejab ni untuk nak buat sesuatu. Saya nak sebut kat sini sedikit ya, tentang iman. Apa yang perlu kita didik pada diri kita dari anak-anak kita tentang iman ini. Antaranya yang pertama sekali ialah al-iman billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ni tuan-tuan, maknanya apa? Yakin pada Allah. Yakin ni dia ada peringkat-peringkatnya. Yakin dengan sebab ilmu, kita belajar ilmu kalam, kita belajar sifat Allah, kita belajar nama Allah, kita belajar sifat 20 dan sebagainya. Contohnya itu dasar ilmu yakin. Kita sekarang ni mungkin dah ada yang ilmu yakin tu. Yang kedua ialah ainul yakin, iman yang datang dalam satu bentuk pandangan dan menyentuh hati kita, merasai. Kita boleh pandang
dan merasai. Pandang bukan pandangan mata, tapi basirah hati. Hati, ainul yakin, pandangan hati, mata hati. Itu kita hidupkan mata hati tadi, hidupkan hati, basirah. Kita kena tahu macam mana nak hidupkan mata hati kita, macam mana nak kenal Allah dengan hati kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana apabila kita melihat sesuatu dengan pandangan zahir sahaja, dengan ilmu sahaja, tak sampai ke mata hati, maka kita tak akan kenal Allah dengan kenal yang sebenar. Kita tak kenal Allah. Contoh, kita dapat satu bencana. Kita akan dapat banyak bencana ni. Mungkin kita buat kerja, mungkin tak ada makanan. Jadi bila kita berhadapan dengan bencana ni, kita tengok bencana ni, kita nampak apa? Kalau kita tengok pandangan mata kasar, nampak susah, nampak payah, nampak menakutkan, nampak menyakitkan, menyedihkan, nampak satu ancaman. Kalau tengok dengan mata kasar. Tapi melihat dengan mata hati, kita melihat bahawa bencana itu rupa-rupanya adalah peluang untuk kita lebih dekat dengan Allah. Peluang untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan nampak perkara-perkara yang orang lain tak nampak. Jadi macam mana nak menghidupkan tu? Ini tarbiyah. Ini perlukan kepada tarbiyah. Perlukan kepada satu ilmu dan proses. Dia bisa ada ilmu dan amal, proses. Ini kita kena faham yang ini. Inilah perkara yang penting untuk kita sampaikan kepada diri kita dan anak-anak kita. Macam mana nak kenal Allah sampai sayang Allah, contoh. Jadi ini adalah antara perkara yang perlu kita bincang-bincangkan. Mungkin dalam bentuk yang kecil-kecil, contohnya ceramah ni tak sampai, kan? Masa pun pendek. Masa apa bentuk? Macam mana nak membina iman, membersihkan hati. Kalau perlukan modul-modul itu kita boleh buat, insya-Allah sama-sama. Tapi tak cukup ceramah. Ceramah ni macam nak bagi kita spark je. Kan? Kalau saya sebut dengan tuan-tuan, contoh. Cuba kita bayangkan, katalah kita mati esok pagi lepas subuh mati. Apa yang kita bawa kepada Allah? Cuba kita fikir. Kita ada buat sembahyang yang khusyuk, kita ada buat sedekah yang ikhlas, kita ada buat amalan yang ada ihsan dalam. Apa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu wa innahu yarak. Kamu melihat, kamu beribadah seolah kamu melihat Allah. Tak nampak, maka kamu ketahui Allah melihat kamu. Kita beramal dengan ihsan. Beramal ihsan pula bukan boleh amal gitu, dari proses dia. Jadi dalam mata Allah, kalau kita mati esok, apa nak bawa? Hati kita masih seronok dengan dunia, hati kita masih nak berhadapan mencari dunia, masih lagi lalai, masih lagi mensyirikkan Allah, atau banyak benda. Sebab tu nombor satu al-iman. Allah SWT menekankan tentang perkara ini. Sebab tu kita kena tahu macam mana nak jaga hati kita. Saya minta maaf, saya dedahkan sikit. Kami baru nak buat ladang rakyat. Dah buat dah mula dah, insya-Allah. Ladang rakyat ni salah satu nak dakwah. Bila kami nak buat ladang rakyat, kami buat kajian tentang makanan. Rupa-rupanya 80%, 90% keperluan asas negara kita dikuasai oleh kartel. Kartel ni siapa? Belakangnya gangster. Yang tentukan harga ayam ni siapa? Bukan kementerian. Yang tentukan harga ayam ni kartel. Rupa-rupanya macam tu. Yang tentukan harga telur siapa? Kartel. Yang kata telur banyak, telur kurang siapa? Kartel, bukan kementerian. Menteri Pertanian pergi ke India cari telur. Boleh buat apa? Kartel yang kontrol. Tuan-tuan mata Allah nak sebut sini, bila kaji-kaji, itu bagian kontrol, bagian menguasai. Kita nak beli harga, dia yang buat. Bagian pendetikan, penternakan, pertanian macam mana pula? Ada yang kata organik pun, tapi makanan yang dibagi itu campur. Kita mana tahu? Tuan-tuan mata Allah. Kita nak teman-teman. Saya ini research. Saya kalau ada benda, saya kata saya tak bersimpan. Saya simpan, saya tengok Allah tanya nanti. Yang tak tahu. Tuan-tuan, banyak makanan ayam dibuat daripada protein babi.
makanan ayam. Bukan ayamnya, makanan ayam. Kita kata tak apalah protein babi, dia dah makan dah jadi lain. Contohnya, kita tanam pokok sawi, kita siram dengan air najis. Air najis kan sebagai baju. Halal tak pokok sawi itu? Halal lah, dia dah makan daripada tanah, tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi kesan babi itu ada tak? Ada. Saya baru tahu kebanyakan orang yang bukan Islam yang menanam, saya tak cakap semua no, kebanyakan, ada orang marah pula, majoriti. Sepatutnya racun diberi kepada pokok paling lambat pun, paling cepat pun seminggu, 2 minggu sebelum dituai, sebelum hasil dipotong. Orang-orang yang tak ada agama, tak ada iman, tanam pokok 1 hari sebelum besok nak jual pun dia tahu racun lagi. Malahan ada di kalangan mereka yang taruh racun supaya segar, nampak segar. Pada hari penjualan dia dah susun dah tu, disiram dengan air. Apa tu? Air nak bagi segar. Sebenarnya itu adalah bahan kimia. Bila kami mula nak mula pergi mendalami benda ni, subhanallah, rupa-rupanya yang kita makan hari ni banyak benda syubhat atau benda haram. Kita tak sedar, tak perasan. Patutlah susah nak khusyuk. Patutlah hati kita keras, buta. Kenapa? Kita tak perasan. Kita ingat tak apalah halal, dah ada cop halal kat situ. Tapi kesan ada tak? Ada kesannya. Halal sebab kita tak tahu. Kita tak tahu jadi halal. Ayam ni halal tak halal? Tengok yang jual orang Islam, belakang itu tempat sembelih, kita kata halal lah. Tapi rupanya halal yang ayam yang tadi, yang dipancung tanpa sembelih. Adakah halal? Kita tak tahu. Orang kata halal, kita ambil cakap dia halal. Tapi ada kesan tak? Ada kesan. Tuan-tuan kata Allah, bila saya tengok bagian makanan pun kita dah kalah. Kita dah kena dah serangan. Jadi sebab tu tuan-tuan kata Allah, hati kita ni dah jadi keras. Nak menangis, boleh kita menangis tuan-tuan. Kita teringat dosa kita siang tadi, malam menangis, boleh tak? Boleh menangis tuan-tuan. Kalau kita boleh menangis dosa kita siang tadi tu, alhamdulillah, Allah bagi kita hati lembut. Itu belum lagi nak cerita amalan-amalan istiqamah, amalan di akhir hayat kita. Besok nak mati, malam ni buat apa? Sebab Nabi kita apa? Innal a'mal bil khawatim. Amal yang sebenar, amal yang menutup hidup kita. Jadi bila saya bincang-bincang kawan-kawan sahabat-sahabat kita, kita kena pergi kepada basic semula. Kita kena siap pada basic, asas. Mula-mula makanan. Bukan sebab food security tak. Ini sebab nak jaga hati kita ni. Sebab kalau hati kita dah rosak, keras, kita sembahyang macam mana pun tuan tak khusyuk. Cubalah kita tengok solat kita. Berapa ramai yang khusyuk. Apa khusyuk? Saya sebut tadi dengan atau fungsi tadi kan, kata apa namanya, setiap satu amalan zahir, kata Imam Ghazali rahimahullah, setiap satu amal zahir ada 10 amal batin, amal hati. Satu amal zahir ada 10 amal batin. Salah satunya al-yaqin, al-iman, al-ikhlas, contohnya as-sabar, al-hayya, banyak lagi nak sebut kat sini. Satu amal zahir ada 10 amal batin, amal hati. Jadi kalau hati kita rosak, amal zahir pun rosak. Jadi sebab itu tuan-tuan mata Allah, tarbiyah yang pertama sekali kita nak kena pastikan hati kita bersih, hati kita hidup, hati kita layak untuk mendapat rahmat dan barakah daripada Allah. Hati kita kenal Allah. Jadi iman kepada Allah. Kemudian untuk iman kepada Allah itu iman kepada Al-Quran. Ini tarbiyah imaniah, ini tarbiyah akidah, mesti ada Quran. Tuan-tuan, satu hari berapa jam kita baca Quran? Berapa kali kita baca Quran? Ini baca, belum lagi tadabbur, belum lagi kita membawa ke dalam hidup kita. Kan? Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, terdiamlah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Kemudian Allah sambung lagi, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Terdiam.
Kenapa? Tengok hidup kita. Ya Allah, sebelum aku semayang tadi, mata aku tengok ni, tengok handphone. Ada pula movie, tengok aurat orang, tengok benda haram, nyanyi pula lalai-lalai, tak ingat Allah. Telinga pula dengar orang mengumpat fitnah. Kita tak perasan. Bila baca Quran baru kita ni. Dia baru baca Quran, baru boleh rasa kita ditegur. Kemudian nak tadaburnya, nak ikat dengan hidup kita, nak bawa dalam hidup kita, nak bawa pada anak-anak, nak pertahankan Quran. Itu proses-proses Quran. Tapi bermula dengan al-iman, beriman dengan Quran. Jadi kalau kita tak ambil berat Quran, kita ingat kita lepas belajar kita. Oh ya, insya-Allah siapa yang tak ambil berat tentang Quran dalam hidupnya, tarbiyah Quran dalam hidupnya, Dajjal datang, dia akan bebas. Kerana sahabat-sahabat dulu bersama Quran. Kita hari ini dengan kalau WhatsApp tu, insya-Allah, Telegram insya-Allah, grup insya-Allah panjang berjam-jam. Quran nak habiskan 15 minit sehari pun kita rasa sakit. Tuan-tuan kata Allah, jauhnya kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang tak sayang Quran, sebenarnya dia tak sayang Allah. Kita katalah saya beriman kepada Allah, saya sayang Allah, saya nak sembah Allah, nak sembahyang, saya nak puasa kerana Allah, saya buat kerana Allah, tapi punya hati kita tak sayang Allah. Sebenarnya yang kita buat kerana apa? Kerana yang ghair Allah selain Allah. Hanya iman. Dan inilah yang akan menjadi sasaran Dajjal. Saya sebut tuan-tuan, kita tak tahu bila dia keluar, tapi perancangan jahat mereka dah dekat dah. Mereka rancang 2024, 2025. Itu mereka rancang. Kalau Allah izin, jadi. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Tangguh. Bukan tak jadi, tangguh. Dajjal ni hadisnya mutawatir, sahih. Al-Mahdi hadisnya mutawatir, sahih. Jadi besok tiba-tiba tahun depan, katakanlah haji tahun ni ada kematian, pembunuhan, pergaduhan, tiba-tiba ada orang isytihar Mahdi, tanda-tanda dia Mahdi pun ada sebagainya. Tapi satu dunia katanya ISIS mengganas, kita pun kata dia pun ISIS mengganas. Padahal itulah yang membawa hidayah Allah. Kita tak kenal dia. Kalau kita kenal pun, kita tak berani nak ikut. Sebab apa? Kalau ikut jadi dikatakan pengganas, sesat. Kenapa? Satu dunia dah bersama dengan Israel, bersama dengan Zionis, bersama dengan Dajjal. Jadi tuan-tuan mati Allah, di mana kekuatan? Al-iman, iman hati yang bersih. Inilah tuan-tuan. Saya sebenarnya banyak benda nak cakap dari sudut tajuk-tajuknya, tapi saya fikir balik, kalaulah Dajjal keluar 2024, 2025 sebagaimana yang mereka plan, mereka rancang tu, Allah izin jadi, maka sudah tentulah iman kita lah nombor satu dites. Tuan-tuan mata Allah, kita ada peluang lagi, insya-Allah ada banyak masa. Nombor satu, saya cadangkan, marilah sama-sama kita belajar macam mana cara nak bersihkan hati kita. Belajar macam mana cara nak bina kekuatan jiwa kita, hati kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan berubah yang lemah boleh kuat satu kaum itu, melainkan dia berubah apa yang ada dalam. Nombor satu, hati. Nombor dua, tarbiyah ruhiyah, macam mana tarbiyah ruh. Tarbiyah iman, macam mana tarbiyah iman. Iman pula bukan ilmu kalam. Saya bukan masukkan ilmu kalam no. Ilmu kalam ni kita bahaskan sifat 20, kita bahaskan bukan. Saya masukkan proses tarbiyah. Contoh, macam mana kita nak memproses, kita kena tajdid, kita kena memperbarui syahadah kita. Syahadah kena kita perbaharui. Apa maksud memperbaharui syahadah kita? Ucap sungguh-sungguh syahadah kita. Kalau boleh bersanad, lagi bagus. Kalau tak bersanad, tak apa, kurang-kurang kita faham. Ada 4 rukun syahadah. 4 rukun syahadah. Kita kena proses diri kita. Yang pertama, mentauhidkan perbuatan Allah, mentauhidkan sifat dan nama Allah, mentauhidkan zat Allah, mentauhidkan risalah. Maknanya kita hanya mengambil Islam saja, bukan dari agama campur-campur, bukan. Islam saja. Ini 4 ni rukun syahadah. Siapa yang mentauhidkan ini, proses berjalan, insya-Allah iman tertingkat, dia kenal Allah. Ini perkara-perkara yang kadang-kadang tak berlaku dalam sistem pembelajaran ini. Saya minta maaf no? Kat universiti pun tak belajar. Tak belajar.
Sekolah agama pun tak belajar. Saya pergi sekolah agama tuan. Apa dalilnya Allah ada? Adanya alam ini misal satu. Kalau siapa belajar sekolah agama yang paling rendah sekali, apa dalil adanya Allah? Adanya alam ini. Guna akal fikir tengok alam. Sebab agama kita yang sebenar, agama sistem jahiliah ialah agama sains yang sebenar. Kena tengok fakta baru kait dengan Allah. Sepatutnya mengenal Allah bukan dengan akal semata-mata. Sebenarnya kena sampai ke hati. Hati nak sayang ke Allah. Hari ni hati sayang kepada duit lebih, dunia lebih daripada sayang kepada Allah. Sanggup kita tak semayang kerana bekerja, tak semayang, tinggal semayang. Lebih sayang kepada duit dan dunia kita. Ini akidah kita, iman kita. Ini tuan-tuan disebut. Saya kalau ikut perancangan diorang 2024, 2025, tuan-tuan boleh nampak tanda-tanda, semua tanda hadis-hadis yang besar, hadis-hadis yang sahih yang besar menunjukkan dajjal yang datang, semua dah, hampir semua dah berlaku dah. Tanda-tanda kecil dari sudut perancangan jahat mereka semua dah terdedah dah. Mereka dah mula menyusun seorang pemimpin akan naik ni tak lama lagi. Dan kemudian selepas itu mereka nak suruh orang tengok pemimpin ni, sanjung, ambil dia sebagai pemimpin, akan berlaku kesusahan. Dia datang, dia akan selesaikan masalah ekonomi, dia akan selesaikan masalah pergaduhan agama-agama ni, dia akan selesaikan masalah dari sudut kesihatan, semua dia akan selesaikan. Seorang rabai di Israel kata apa? Kita kena coronavirus sebab kita tinggalkan agama dan kita tidak ikut kepada pemimpin kita yang beragama, yang dimaksudkan Malik Messiah. Kita tunggu pemimpin itu datang, semua masalah coronavirus semua sekali akan selesai. Disebut tuan, seorang rabai daripada Palestin. Maka dia kata, keluar saja pemimpin kita itu, maka semua masalah akan selesai, termasuklah coronavirus. Ini semua balak sebab kita tak ikut Tuhan, dia kata. Yang dimaksudkan Antichrist, kalau orang Kristian sebut. Kita sebut Al-Malik, Al-Masih Dajjal. Jadi tuan-tuan, malam ni kita buat muhasabah. Apa muhasabahnya? Di mana hati aku? Hati aku ni dengan siapa? Kita ni beriman ke sejauh mana iman kita? Tanda iman kita, kita boleh sentiasa istiqamah dengan amalan-amalan soleh. Jadi tuan-tuan, saya nak cadangkan kalau ada kesempatan, datanglah ke tempat ladang kami. Ladang kami baru nak buat dekat Melaka, tak jauh. Bawa satu rombongan, kita pergi sana, kita bincang macam mana nak buat program yang keluar daripada kebiasaan harus. Anak-anak macam ini tuan-tuan, kita jangan bagi dia gadget-gadget macam ni. Jangan bagi telefon. Nanti dia akan disesatkan oleh media. Anak-anak ni kena bagi dia permainan-permainan yang natural, yang di luar daripada media, yang ada yang dikuasai oleh arus. Anak-anak kena keluar daripada itu. Kena ada program. Mungkin duduk macam mana nak masak, activity basic. Nak belajar masak macam ni, nak appreciate, nak menghargai kurniaan Allah. Kita kena keluar daripada arus. Maksud keluar arus ni, kita kena belajar macam mana nak ikat hati kita, fikiran kita, hidup kita dengan iman. Dan kemudian bagi siapa yang nak mula melihat makanan, sama-sama kita buat. Buat pertanyaan atau peternakan, sama-sama kita buat food bank, InsyaAllah. Bukan untuk supaya kita hidup selamat hidup kita, food bank dalam rangka supaya kita dapat melaksanakan sunnah yang Allah perintah. Ini saya ngajak sebab kami dah ada. Tempat lain pun banyak juga. Alhamdulillah, tapi tak apa. Maknanya kita cuba belajar hidup independen dan menghidupkan Quran. Di ladang-ladang kita tu hidupkan Quran. Saya beri satu contoh saudara. Ini bab yakin. Saya masuk surau ni tadi, dari belakang saya nampak pagar, cantik pagar. Apa namanya tu? Anti-crime fence, betul? Anti-crime. Pagar yang tak boleh dipajak. Belakang. Kami sekarang tengah nak buat pagar juga dekat ladang. Nak buat pagar kat ladang. Jadi dicadangkan pakai cyclone fence. Cyclone ni maknanya dia kecil bawah, tak besar. Jadi kalau binatang tak boleh masuk, babi ke apa ke tak boleh masuk. Orang nak panjat pun susah. Tapi harganya boleh tahan juga, mahal. Kami punya tempat ni 16 ekar. Nak buat semua tu
dekat-dekat 60-70 ribu juga pagar saja. Fikir panjang-panjang paling murah ni lah, paling murah. Jadi tadi saya terfikir, ini saya melontarkan satu luahan ni. Tadi saya fikir dia berjalan sebelum datang sini, saya fikir tadi kita nak buat pagar, kita tengok pagar yang cantik, yang hebat. Jadi kan pagar ni yang dikeluarkan mahal tak? Mahal 90 Skeping tu panjang 8 kaki 90 8 kaki ya. Jadi kalau 50 meter dalam, kalau dapat paling murah pun 400 380 400. Tapi kalau kena 3 ekor 40,000. Jadi saya kata subhanallah, kita duk tengok benda ni, kita terlupa yang menghalang orang masuk tu bukan pagar Allah. Terlupa asasnya, terlupa. Saya kata sebenarnya kita bukan ada banyak. Kalau setakat kecil sini tak apa. Kita bukan ada sampai 10,000, 100,000. Kalau ada duit tak apa. Kan? Nak cari macam tu di NGO mana ada banyak sangat. Jadi kata tak apalah. Kita pasang pagar yang paling murah, betul-betul murah. Mungkin metal deck apa. Kan rendah pun tak apa. Asal babi tak boleh masuk je kan. Pasang tu saya kata insya-Allah saya minta semua sahabat-sahabat yang pasang setiap kali satu tiang yang buat, bila metal dipasang, bacakan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang berjalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bila pancang pagar tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang pelihara aku. Cukuplah Allah yang tolong aku. Cukuplah Allah yang bagi aku menang. Minta ke Allah. Pagarnya tak seberapa, tapi kan Allah yang tak bagi. Saya fikir balik subhanallah, jauhnya kita sampai kita tengok pagar lebih daripada tengok Allah. Ini contoh. Mari kita kalau kehidupan kita tak perasan. Kita tengok nak fikir hebat-hebat, kita buat pagar tinggi-tinggi sebagainya supaya orang masuk. Kalau orang nak masuk, Allah izin masuk juga. Bukan maknanya tidak berusaha. Bukan maknanya kita tidak berusaha. Tak. Berusaha di tangan, tapi hati mesti dengan Allah. Sebab kemenangan di akhir zaman tuan-tuan bukan kemenangan fizikal, bukan kita kuat lawan Dajjal dengan senjatanya, dengan orang ramai dan sebagainya. Tak. Kemenangan dengan ma'unah dan karamah daripada Allah. Nak lawan sihir Dajjal, nak lawan tentera Dajjal, mana kita mampu? Bekas Menteri Pertahanan kita kata apa? Nak lawan kapal Cina pun tak mampu. Kapal Cina besar, kapal kita kecil. Kan, nak lawan. Kita punya TLDM dengan tentera Cina nak masuk ke perairan kita, boleh lawan? Kata Menteri Pertahanan kita, mana boleh nak lawan? Sebab dia tengok kapal. Dia tak tengok Allah, tentera Allah. Kapal tu besar macam mana pun, laut tu lebih besar daripada kapal. Laut tu tentera Allah. Hebat macam mana jet F-16. Hebat, dia boleh bom. Tapi angin Allah tu lebih hebat. Tuan-tuan, kawan-kawan kita di Palestin, saya ingat lagi dia kata kat saya. Dia kata Nur Azman, saya tanya dia, kenapa setiap kali serangan di Palestin matinya dalam 2,000 lebih je? 3,000 lebih paling kuat pun. Tak sampai 10,000. Sekali mati 1,000 lebih, 2,000 lebih je. Padahal bom yang jatuh tu banyak dan besar, semua kena. Dia kata apa? Itu semua kuasa Allah. Kami letakkan nyawa kami, hidup kami letak semua pada Allah. Dia kata apa? Tengah duduk-duduk macam ini, tiba-tiba datang burung. Pusing. Apa hal burung pusing? Burung pelik-pelik ni. Waktu dia mula ni, tentu ada apa-apa. Tanda, mereka sembunyi-sembunyi masuk bangka semua. Jatuh bom tak lama tu. Kemudian bila F-16 Israel datang, F-16 ni laju tuan-tuan. Datang, ada burung boleh kejar F-16 ni. Dia nak tembak tu, dia masuk dalam dia punya jet tu. Tak boleh nak tembak. Tahun 2014 dia hentam bom berapa ratus ribu kilogram atau bom. Majority, kalau tak semua, majority bom tak meletup. Saya tengok kawan-kawan kita di Palestin, Brigade Al-Qassam terpaksa buat satu division, satu department nak menghapuskan bom. Bom yang tak meletup. Terpaksa ambil pelan-pelan, tak meletup. Bom besar-besar je. Dia terpacak tu, tak meletup. Jadi rupa-rupanya yang menyelamatkan kita, yang kuat, yang kuasa itu Allah. Tapi iman kita tak nampak yang tu. Kita nampak kapal kita kecil, kapal Cina besar. Kita tak nampak tentera Allah, bantuan Allah tak nampak. Kuasa Allah lagi tak nampak.
Jadi sebab itu yang boleh mengalahkan Dajjal, tenteranya dan segala demi tipu daya adalah Allah SWT. Tapi kita nak kena benar-benar beriman sepenuhnya kepada Allah, 100%. Jadi sebab itu kita kena keluar daripada arus. Arus ini yang mengajak kita lalai dengan movie, mengajak kita lalai. Hari ini arus terbaru. Saya minta seminit. Arus terbaru apa? Kita boleh semayang, kita boleh ceramah, ada tuan guru datang bagi ceramah sebagainya, tapi pada masa yang sama boleh pergi konsert, boleh buat maksiat, boleh terima LGBT, boleh terima segala jenis mungkar. Oh, orang nak buat konsert tak ada, tak apa, boleh. Tuan-tuan, campur aduk al-haq dan batil menghancurkan iman. Apa perintah Allah? Wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Boleh semayanglah, ambil sambutan New Year. Tak perlu kita sambut kat surau, tak apa. Tapi orang nak buat konsert, pakai anak-anak pergi, jangan larang, pergilah. Tak apa. Nak jadi pondan gay, tak apa. Kenapa? Itu hak dia punya hal. Dia punya hak dia sendiri. Tuan-tuan, mencampurkan al-haq dan batil itu akan menghancurkan iman. Itu penyakit yang sekarang ini sedang melanda di negara kita. Anak-anak muda kita sebenarnya dah banyak cenderung ke Islam, tuan. Gelombang cenderung kepada Islam dekat negara kita ni telah pun diketahui oleh orang luar. Jadi mereka nak merosakkan anak-anak muda kita dengan dia melaksanakan perkara-perkara yang itu. Nak Islam ke? Boleh buat Islam, buat ceramah, buat apa. Tapi kita sama-sama enjoy, lalai, lara, hati rosak. Tuan-tuan dan Allah SWT, kita kena berhati-hati. Bila Dajjal datang, dirancang oleh mereka ni, maka kita semakin hampir dengan memuncak fitnah. Maka kita kena intensifkan tarbiyah imaniyah, tarbiyah iman, tarbiyah akidah, kena intensifkan. Kita kena anak-anak kita kena yakin dengan Allah. Kalau boleh lebih daripada kita yakin kepada Allah, barulah Islam akan bangkit. Dan insya-Allah bila kita jaga yang ini, bermulanya kekuatan lain akan lahir. Saya dah nampak dah, tuan. Saya dah nampak. Bila iman dijaga, Allah tolong kita. Saya dah nampak dah. Kami diserang teruk, tuan, atas kapal Mabi Mahar. Apakah yang benar-benar membantu? Al-iman. Saya yakin al-iman. Sebab doa yang dibaca. Kami sembahyang maghrib isyak berjemaah, berjamaah qasar. Sebelum pukul 11 kami jangka akan bertemu dengan komando-komando Israel. Pukul 8 lebih kita buat solat maghrib isyak. Buat doa menangis, tuan. Saya pun menangis, tuan. Ya Allah, sesungguhnya kami akan berhadapan dengan musuh-Mu, ya Allah. Kami lemah, ya Allah, Engkau lah yang kuat. Kami takut, ya Allah, Engkau lah yang maha hebat. Minta, ya Allah, Kau campak keluarkanlah perasaan takut kami, ya Allah. Masukkanlah berani pada kami, ya Allah. Nangis, tuan. Nak berdepan dengan tentera ni, nak berdepan dengan senjata. 10 orang mati kena tembak atas kapal, 80 orang lebih cedera parah kena tembak bila dia datang tu. Tapi seorang pun tak takut, tuan. Tak ada yang terjun kapal lari, tak ada. Seorang budak Turki, umurnya lebih kurang 18 bulan, 2 tahun, duduk dalam keadaan isap demi puting. Anak engineer kapal. Satu peringkat dah habis kena tawan, dia maknya pegang, datang seorang komando, tendang Turki. Tendang. Dia buat macam tendang itu di tepi. Terpelanting jatuh. Turki tak menangis. Dia tengok, dia menjaga di bawah sini, dia tengok. Kan dia tengok aja muka orang tu. Budak kecil pun tak menangis, tuan. Kalau tendang dengan askar Israel. Pada masa itu kena iman. Kami yakin hidup mati bersama Allah. Masa itulah. Seorang kena tembak atas 12 putih peluru kan, habis. Ketua bahagian jaga bahagian atas. Dimalukan, dia suruh buka baju, dia telanjangkan. Ditelanjangkan, dipegang, diarakkan daripada atas turun ke bawah, diarakkan, dimalukan. Sebab dia ni berani luar biasa. Dia bukan berani dibunuh Israel. Seorang pun orang Yahudi tak mati atas kapal tu.
Kita jaga lagi askar yang nak tahu, kita jaga lagi. Sebab kita kata kita ni kapal kemanusiaan, bukan pergi nak perang. Diharap, dibuka baju diharap. Tuan, kawan-kawan yang ada subhanallah, semua tunduk. Tak ada seorang pun tunduk. Dia dibawa itu, dia pegang tangan dah sakit ni. Oh, orang tua, wanita, kanak-kanak, bukan-kanak remaja yang ada kat bawah semua pakat-pakat masa serang. Semua baca Yasin, baca zikir. Hillary Capucci, Archbishop daripada Vatican Rome, ada salah seorang umur dalam 80-an. Dia duduk kat bawah, dia semayang. Dia semayang, dia pun semayang. Masa kami semayang maghrib dengan isyak, masa tu dia semayang berjemaah sekali orang Islam. Duduk kat sini, masak depan, duduk macam ni, dia buat macam ni. Semayang, ikut berjemaah. Kami tanya, tuan nak apa? Kami cari nak semayang dengan kamu. Ni Archbishop daripada Vatican Rome, orang Kristian. Bila jumpa dengan musuh, dia bersama. Duduk macam ni. Bila kita rokok, dia rokok gitu. Bila kita naik dekat dengan, bila sujud, dia sujud. Macam kita semayang duduk. Tapi tangannya macam ni, dia baca. Berjemaah. Imam ni siapa? Imam dia orang Islam, Syekh daripada Jordan. Saudara mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin pertolongan Allah bagi pada kami yang terdapat sebab iman masa itu. Memang serah pada Allah habis-habis. Saya ingat lagi tazkirah sebelum malam nak jumpa ni. Malam tu nak serah, petang tu tazkirah. Saya ingat dengan ramai. Salah satu kita bincang apa? Ar-ribat fi sabilillah. Apa kata Rasulullah, kita ni, kita bukan perang, kita bukan nak lawan dia dah. Kita ribat, kita nak jaga kita punya posisi nak tolong agama Allah. Maka siapa yang mati malam ni, siapa yang mati besok kena tangkap sebagainya. Maka pahalanya seolah dia semayang sepanjang malam, dia puasa sepanjang hari, baca Quran 24 jam sepanjang sampai kiamat. Orang yang ribat fi sabilillah, Nabi kata beruntunglah orang yang ribat fi sabilillah. Tuan-tuan masa tu tak kira. Saya tengok orang yang bersama. Oh, kalau lah aku syahid ya Allah, kalau lah aku syahid ya Allah. Masa tu tak fikir nak hidup. Tapi masa peluru dah mula datang, masa tu Allah tunjukkan hidup kita sepanjang sebelum ni. Pop je nampak macam masa budak masa ni nampak seolah-olah macam itu. Jadi masa tu kita rasa tak apalah aku tinggalkan dunia ni. Saya rasa apa yang menjadikan kuat? Al-iman. Saya yakin iman. Sebab tu saya yakin kalau Dajjal datang zaman kita ni 2024, 2025, tak kira lah tahun apa pun, maka al-iman akan memberi kekuatan insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita meningkatkan iman kita insya-Allah. Dia ada tarbiyah imaniyah. Ini satu tajuk khas. Saya sedang buat satu bengkel modul kan. Kita bincang sama-sama nak buat macam mana. InsyaAllah saya bolehlah kalau susun betul-betul kita boleh buat bengkel. Buat apa nak buat? Apa nak share? Saya sebut itu makanan. Makanan kita kena jaga. Okey, insyaAllah disuruh dia. InsyaAllah. Kita banyak minta dengan mohon ampun pada Allah pada perbuatan dan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita insyaAllah. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.